Bersama lagi dengan dalam bahasa Melayu. Jom belajar bersama. Jangan lupa subscribe. Unit 18, tahukah indahnya kebun datuk? Murid dapat menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat. Penjodoh bilangan indahnya kebun datuk. Buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 37. Okey, awak buka dan tengok. Okey, penjodoh bilangan indahnya kebun datuk. Okey, ini ada dialog antara datuk dan cucunya. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Oh, barulah saya faham. Datuk, apakah fungsi tenten kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Tenten kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tenten kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Okey, ni kat sini ada penjodoh bilangan. Nanti cikgu akan terangkan maksud setiap penjodoh bilangan yang ada dalam buku teks muka surat 37. Okey, iaitu sepasang. Sepasang digunakan untuk benda berpasangan. Anting-anting, kasut, cermin mata. Biasanya yang ada dua. Okey, contoh ayat dia. Mereka melihat sepasang burung merpati berhampiran pokok rambutan. Okey, ni ada 2 ekor. Ni sepasang. Bila ada 2, dikira sepasang. Penjodoh yang kedua iaitu rumpun. Rumpun digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat. Yang lain contohnya buluh, tebu, serai, pandan. Okey, contoh ayat dia. Terdapat beberapa rumpun pokok buluh di seberang sungai. Okey, ni gambar ni ada beberapa pokok buluh. Ya. Tengok sebuah. Digunakan untuk benda-benda yang besar dan tidak tentu bentuknya. Boleh juga digunakan untuk kenderaan dan tempat. Okey, ya. Kereta, rumah, bas, pulau. Okey, contoh ayat dia.
Terdapat sebuah pondok di Kebun Datuk. Okey, ni ada sebuah pondok di Kebun Datuk. Okey, sebatang. Digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang panjang atau tinggi. Okey. Sungai, liling, galah, tiang, pen, pokok, gigi. Okey, tengok contoh ayat dia. Ada sebatang sungai berhampiran Kebun Datuk. Okey ni. Sungai dipanggil sebatang. Se maksudnya satu. Terusnya, tengok penjelasan sekawan. Digunakan untuk kumpulan binatang. Okey, kumpulan binatang maksudnya okey, contohnya burung, kuda, gajah, kerbau. Okey, kalau 2 ekor dipanggil pasang. Lebih daripada 2 ekor. Okey. Biasanya kawan ni digunakan untuk binatang. Okey. Sekawan kerbau sedang berkabung. Okey, ni dia duduk dalam. Berkas digunakan untuk benda yang diikat bersama. Contoh, lidi kayu dia ikat bersama, dipanggil berkas. Datuk meletakkan seberkas kayu di bawah pokok. Okey, itu contoh. Seterusnya, derek. Digunakan untuk benda yang tersusun, bersambung atau dalam barisan. Okey, derek. Contohnya rumah, kedai, bangunan, sayur. Derek. Okey, sederet sayur yang ditanam oleh Datuk tumbuh dengan suburnya. Okey, ni gambar ada sayur sederet di atas batas. Seterusnya, tengok penjodoh bilangan. Bilah digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Okey, contoh pisau, kapak, gunting, sabit. Ni Datuk dia pegang. Okey, tengok contoh ayat. Datuk menggunakan sebilah parang untuk mencantas ranting pokok itu. Okey, ni parang Datuk dia pegang. Seterusnya, kita tengok bakul. Digunakan untuk benda yang diisi di dalam bakul. Okey, ini contoh bakul. Contohnya, buah-buahan, sayur-sayuran yang diletakkan dalam bakul. Okay. Alia berjaya mengumpul sebakul buah rambutan. Okey, ini buah rambutan diletakkan dalam bakul. Okey, dipanggil sebakul. Okey. Tengok. Seekor. Digunakan untuk semua jenis haiwan. Okey, seekor. Walaupun ekor dia tak ada, dipanggil seekor juga untuk haiwan. Contohnya ikan, monyet dan lain-lain lagi untuk binatang. Contoh ayat dia, Alia teruja melihat seekor tupai pada pokok rambutan. Okey, ni seekor. Seekor tupai. Seterusnya, kita tengok bilangan botol. Digunakan untuk benda-benda yang diisi ke dalam botol. Biasanya cecair. Contohnya susu, kicap, air minuman dan lain-lain lagi. Biasanya dalam botol. Okey, contoh ayat dia. Abang membawa 2 botol minuman untuk menghilangkan dahaganya. Okey, ni ada botol. Botol minuman. Okey, seterusnya. Tengok buku penjodoh bilangan. Tajuk dia Lilin Kita Semula. Buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Muka surat 43. Okey, ni ada. Kita baca sama-sama. Kena pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Lilin kita semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa batang lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, kita tengok ni penjodoh bilangan. Ni benda. Kita tengok satu persatu. Botol ni benda atau cecair yang diisi ke dalam botol. Iaitu minyak masak. Okey, ni botol untuk minyak masak. Utas. Benda yang panjang, terurai dan berangkaian. Okey, apa dia? Benang. Okey. Biji. Benda yang kecil, bulat dan seakan-akan seperti cawan pinggan. Okey. Contohnya gelas. Okey. Terusnya batang, benda yang lurus, panjang dan keras. Okey, apa? Krayon. Seterusnya kertas. Benda yang diikat bersama.
iaitu lidi. Okey, seterusnya ketul. Benda yang berketul atau padu. Contoh kat sini, batu. Okey, cuba bina ayat di bawah ni berdasarkan penjodoh bilangan dan benda yang diberikan untuk buat lilin kita semula. Okey, contoh. Masukkan apa? Penjodoh bilangan minyak masak ke dalam periuk dan panaskan. Okey, masukkan krayon. Apa dia penjodoh bilangan dia? Krayon ke dalam minyak dan kacau sehingga cair. Okay, yang ketiga, ambil sebatang daripada apa lidi penjodoh bilangan yang disediakan. Ikat apa? Penjodoh bilangan bagi benang pada lidi, manakala hujung yang satu lagi diikat pada penjodoh bilangan bagi batu kecil. Tuangkan campuran minyak dan krayon ke dalam gelas penjodoh bilangan bagi gelas. Masukkan benang. Apa dia? Penjodoh bilangan bagi benang ke dalam gelas dan biarkan kering selama beberapa jam. Okey, jadilah lilin kita semula. Okey, cikgu harap awak boleh buat dalam buku aktiviti. Sekian, terima kasih.